Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang dikasihi semua murid-murid tahun 6, 6B, 6D, 6Z sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersua dalam alam maya ini. Terlebih dahulu Ustaz minta maaf, hari ini kita tak boleh ber-GM oleh kerana Ustaz ada janji temu vaksin untuk kali yang kedua. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk menggantikan kelas GM kita buat secara maya macam inilah dengan tayangan video, ya. Jadi diharapkan semua murid-murid bersedia untuk belajar, ya, pada hari ini, ya, sejarah tahun 6, ya, sejarah tahun 6. Okey, Ustaz present dulu. Baik, hari ini kita masih lagi di dalam tajuk 11.1 kaum dan etnik di Malaysia. Ya, itu standard kandungan, standard pembelajaran kita 11.1.3 tentang menerangkan alat muzik dan tarian tradisional dalam kehidupan masyarakat, ya. Dalam kehidupan masyarakat, ya, standard petasi tahap penguasaan 3 bagi murid-murid yang tak boleh menerangkan tentang kaum dan etnik Indonesia yang dah belajar yang lalu. Alhamdulillah, anak-anak tahun 6 semua insya-Allah dah tahu tentang etnik di Malaysia. TP4 ni, tahap penguasaan 4 ni, jika murid boleh menguasai maklumat mengenai kaum dan etnik di Malaysia. Itu standard 4, ya. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai alat muzik dan tarian tradisional dalam kehidupan masyarakat. Baik, ini kaum dan etnik di Malaysia, ya, alat muzik dan tarian, tajuk dia. Di dalam buku teks kamu boleh baca sendiri, muka surat 75. 75 tentang tajuk kaum dan etnik di Malaysia, alat muzik dan tarian, ya. Yang ini kamu boleh rujuk sendiri dalam buku teks, muka surat 75 hinggalah muka surat 85, ya, 85. Yang ini ada anak-anak tahun 6 boleh rujuk baca dalam buku teks sejarah tahun 6. Okey, baik. Di sini hari ini saya nak terangkan, ya, tentang alat-alat muzik kaum Melayu. Ya, alat-alat muzik kaum Melayu. Ustaz terbalik tadi, ya. Alat muzik kaum Melayu ni ada 7. Yang pertama angklung, yang kedua rebanah, yang ketiga beduk, yang keempat gedombak, yang kelima gambus, yang keenam geduk dan yang ketujuh gendang. Ini alat-alat orang Melayu. Ya. Biasanya alat muzik ini orang-orang kita ni dimainkan untuk mengisi masa lapang dan juga untuk orang kata refresh lah, dah penat bekerja di ladang, zaman dulu kan di ladang lepas menore, jadi untuk mengembirakan hati, ya. Masa yang ada itu mereka membuat alat muzik dan mainkannya, ya. Okey, angklung. Angklung ialah alat muzik yang dikategorikan dalam kumpulan idiofon, ya. Idiofon, angklung yang pertama dibuat di Banyumas, Indonesia beberapa abad yang dahulu. Ya, diperbuat 2 atau 3 batang buluh yang ditala pada satu perumah tertentu yang dipasang, yang dipanggil ancak untuk membuat sebuah angklung. Fungsi dia, angklung juga digunakan dalam ensemble muzik
tarian kuda kepang di Johor. Ini dia ya, ini dia bentuk namanya angklung. Ini namanya angklung. Okey. Kemudian rebana. Apa dia rebana? Rebana ialah sejenis alat muzik tradisional yang sering dimainkan bagi mengiringi lagu-lagu budaya. Bagi masyarakat Melayu di negeri Pahang, permainan rebana sangat popular, terutamanya dalam kalangan penduduk di sekitar Sungai Pahang. Selain daripada rebana bersaiz biasa, terdapat juga rebana besar yang dimainkan pada hari kerajaan bagi pertandingan menghasilkan bunyi dan irama yang dikenali sebagai rebana ubi. Ini bentuk rebana ya, rebana. Okey. Kemudian beduk. Ini beduk ni. Biasa kalau nampak kita selalunya kat surau masjid dia ada beduk ni. Kalau tempat ustaz, beduk ni dimainkan pada selepas solat tarawih. Ya, dia mainkan beduk ni dengan orang Jawa kata kentong, dengan kentong lah. Orang Jawa kata kentong. Ya. Okey, beduk. Nama dia beduk adalah sejenis alat gendang yang besar yang dipalu dengan pemalu yang dibalut dengan getah di bahagian kepalanya untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Permukaannya diperbuat daripada kulit lembu. Ya. Kalau sebab ustaz ni kulit lembu lepas raya korban ni nak raya korban ni kan. Kulit lembu nanti disidai, dah kering nanti ada orang nak ambil. Biasanya dia belilah. Tapi ustaz tak ambil duit itu ya. Ustaz duit itu kata nak bagi berapa terpulang, masukkan dalam tabung surau. Ya. Jadi kulit lembu ni selain daripada boleh dimakan, dia juga boleh buat alat. Dia alat beduk. Fungsi dia berguna untuk memaklumkan masuknya waktu sembahyang. Zaman dulu ya, katok sembahyang sebagai alat perhubungan dan memberitahu apa-apa berita seperti berlakunya kematian di dalam sesebuah kampung. Zaman dulu dia ada. Kalau bunyi bu, dia bunyi dia lain macam bu, slow, bu, itu tanda orang meninggal. Zaman dulu tak ada komunikasi ya, tak ada telefon, tak ada apa. Cuma ada basikal ya, ada basikal, ada jalan kaki dan sebagainya. Di zaman dulu tak ada. Jadi nak beritahu bahawa ada dah masuk waktu solat dan juga ada kematian, dia pukul beduk ni, ya. Kemudian gedombak. Ya, gedombak. Gedombak merupakan gendang dua muka tetapi hanya pada permukaan dasar sahaja yang dipegang dengan kulit. Dia dipengan dengan kulit. Dalam konteks persembahan gedombak disertakan secara berpasangan iaitu ibu dan anak yang dimainkan oleh dua orang pemain seperti dalam persembahan wayang kulit dan menorah di Kelantan. Ni popular di Kelantan. Alat ni ya, ni. Gedombak ni dia popular di Kelantan untuk mainkan wayang kulit. Sekarang nak tengok wayang kulit pun susah ya. Tapi kalau rajin tengoklah kat YouTube tu macam mana dia orang nak persembahkan wayang kulit. Kemudian geduk. Geduk ni merupakan sejenis gendang dua muka berbentuk tong. Maksudnya muka kanan kiri adalah ya. Badannya diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu nangka. Kedua-duanya mukanya diperbuat daripada belulang lembu. Ya, belulang lembu. Fungsi dia, sepasang geduk yang berlainan saiz digunakan dalam persembahan wayang kulit dan menorah di Kelantan. Alat yang lebih besar dikenali sebagai geduk ibu dan satu lagi dipanggil geduk anak. Dia ada ibu dan anak pula. Ya. Dia ada dua, satu besar, satu kecil. Ya, ini bentuk dia. Okey. Kemudian gambus. Ini gambus. Ya, kalau kamu nampak nanti jamak ini mah tradisional ni untuk lagu-lagu tradisional dia ada apa nama gambus. Ya, macam saya Ustaz pernah nampak Siti Nurhaliza nyanyi lagu apa ya? Tak ingat sebenarnya, tapi adalah saya Ustaz nampak benda ni. Okey, nama dia gambus ya, jenis alat muzik dalam kategori chordofon ya, chordofon. Badannya diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu nangka, manakala leher gambus dia buat daripada kayu pendek yang tidak mempunyai fret. Ya, istilah-istilah ni mungkin anak-anak kurang tak bisa dengar ya, fret ya. Fungsi dia untuk mempersembahkan tarian zapin di negeri Johor menggunakan alat ini. Masyarakat Melayu menggunakan gambus dalam persembahan ghazal di Johor.
Selain itu, alat ini juga diguna dalam lain-lain upacara seperti sambutan Ma'al Hijrah dan Maulud Nabi. Ya, ada kena mengena juga dengan sambutan orang Islam. Ya, okey, baik. Ni alat muzik tradisional kaum India. Ini kaum India. Ada 2, 4, 5. Dolak, manjira, tabla, sitar dan tambura. Ya, alat muzik tradisional kaum India. Okey. Dolak ialah sejenis alat gendang dua muka berbentuk tong. Fungsi dia, dolak dimainkan untuk mengiringi muzik rakyat. Manakala manjira dikategorikan sebagai alat idiofon. Ia dibuat daripada logam gangsa. Fungsi dia di dalam muzik klasik India, peranannya adalah untuk mengiringi nyanyian dan memainkan irama. Ya, ini dolak, yang ini manjira ya. Okey. Kemudian tabla dan baya. Ya, tabla dan baya dikategorikan dalam kumpulan membranofon. Ya, membranofon. Fungsi dia, tabla dan baya bukan sahaja dimainkan dalam muzik Karnatik dan Hindustan di Malaysia, malah ia juga digunakan untuk mengiringi muzik-muzik sinkretik seperti ghazal dan dandut. Ghazal dan dandut tu. Ya. Kemudian ni, ini nama bukan gitar yang ini sitar. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Sitar adalah sejenis alat muzik lute yang berleher panjang. Ni lehernya panjang ni lehernya. Ya. Dasarnya dibuat daripada sebiji kulit labu keras, set tali halus yang ditala kepada mud raga. Fungsi dia, sitar main peranan yang sangat penting di dalam muzik Hindustan. Ya, dalam muzik Hindustan. Okey. Kemudian tambura, dia hampir sama pula dengan sitar ni ya. Hampir sama. Ya. Tapi bukan bentuknya beza, lehernya tak panjang sangat kau. Ya, tambura dikategorikan sebagai alat membranofon. Ya. Membranofon. Badannya berbentuk separuh bulat yang dibuat daripada kayu nangka dipanggil sebagai kudam. Ya, kudam. Sebatang leher yang panjang yang dipanggil sebagai dandi disambungkan kepada kudam. Fungsi dia, tambura selalunya dimainkan di dalam persembahan. Ya, sembahan apa-apalah bagi orang India. Ya. Okey, alat muzik kaum Cina. Ada 4 ni, bo, cing dan cap, erhu, pipa. Tengok ni. Dia punya alat dia ya. Okey. Cing dan cap. Nama cing dan cap adalah alat muzik dalam kategori idiofon. Alat ini dibuat dan serupa dan diguna secara berpasangan. Ya. Alat muzik dalam keluarga simbal berbentuk bulat dan berlekuk di bahagian tengah seperti cawan ni ya, seperti cawan ada lekuk dia. Diperbuat cing dan cap biasanya dibuat daripada kepingan gangsa nipis. Garis pusatnya adalah di antara 12 hingga 14 cm bagi alat yang kecil dan 23 hingga 26 cm bagi alat yang besar. Ya, ada dua jenis lah, satu kecil satu besar. Ya. Fungsi dia, cing dan cap berfungsi sebagai penanda masa dan menentukan tempo dalam pancaragam piphat. Ini bahasa Cina lah, piphat. Ya. Tak mempunyai alif ni ya. Okey. Bo, ni bo. Ya, bo. Bo yang juga dikenali sebagai po adalah sejenis alat muzik yang diklasifikasikan dalam kumpulan idiofon. Alat ini sangat popular masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Ya. Tahun 581 Masihi hingga 907 Masihi. Apabila Ustaz dengar bo dengan po ni, ingat pula filem Panda tu ya. Filem Panda yang jadi po. Ya, adik-adik tahulah dia filem ni. Kemudian diperbuat sepasang piring bulat yang rata yang biasanya diperbuat daripada kepingan gangsa. Tadi kalau orang Melayu India dia banyak daripada kayu ya, kayu nangka ya, kayu lain lah. Kalau orang-orang Cina ni banyak daripada gangsa.
Tentang fungsi dia, masyarakat Cina biasanya menganggap bunyi yang kuat sebagai baik seperti mana amalan mereka membakar mercun untuk menghalau hantu. Apabila Ustaz baca ni membakar mercun untuk menghalau hantu, kita kalau malam raya tu main mercun. Biasanya kalau malam raya tu malaikat datang. Takut pula kita menghalau malaikat ya. Jangan. Ya jangan. Jadi kalau dari amalan orang Cina ni membakar mercun ni untuk menghalau hantu ya. Kemudian erhu. Erhu dikategorikan sebagai alat chordofon. Ia merupakan sejenis alat muzik gesekan bertali dua. Erhu adalah di antara alat muzik paling popular dalam keluarga Huqin di China. Ini ya, erhu alat dia. Diperbuat badan erhu digilap dengan rapi dan di bahagian hujungnya berbentuk naga, sementara di bahagian bawahnya ialah kotak bunyi yang dipasangkan dengan kulit ular. Allah, kulit ular. Menyeramkan ya. Habislah ular-ular zaman tu ditangkapnya. Buat kotak bunyi yang dipasang dengan kulit ular. Kemudian fungsi dia di dalam orkestra Cina, erhu terbahagi kepada dua, iaitu erhu abad pertama dan abad kedua atau ringkasnya dipanggil erhu pertama dan kedua. Ya. Kemudian pipa. Pipa dikategorikan sebagai alat muzik chordofon. Ia merupakan alat muzik yang paling simbolik dan terkenal dalam orkestra Cina. Sejarahnya bermula sejak lebih 2000 tahun dahulu. Ini bentuk dia. Pipa. Diperbuat, kotak bunyinya diperbuat daripada kayu dan dipasang dengan 30 fret. Empat talinya ditala kepada A, D, E dan A. A, D, E dan A dengan jarak suara sebanyak 4,5 oktav. Ini kalau yang ahli muzik ni tahulah, Ustaz tak berapa mahir yang ni. Fungsi dia, rakyat bermain alat ini untuk mengatasi perasaan marah kepada rakyat bermain alat ini untuk mengatasi perasaan marah mereka kerana terpaksa membina tembok besar ya, tembok Cina besar tu ya. Dia marah dia main tu. Ya. Okey. Okey, uji minda. Ya, uji minda. Di sini alat gendang dua muka berbentuk tong. Apa alat ni namanya? Siapa tahu? Ya. Ini offline macam nak tahu ya. Okey, apa jawapannya? Jawapannya dolar. Jawapannya dolar. Kemudian yang kedua, apakah kegunaan utama beduk dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu? Ini takkan tak tahu. Ya. Apa dia? Memberitahu masuknya waktu solat dan satu lagi ada. Memberitahu bahawa ada kematian. Ketiga, alat ini berbentuk piring bulat yang rata serta dibuat daripada gangsa. Apa ni? Ini masyarakat Cina ni. Apa? Sebab dia gangsa. Apa dia? Bo. Okey, bo. Apa yang jawab betul tu tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey. Kita pergi kaum dan etnik di Malaysia berkenaan tarian dan tarian tradisional. Berkenaan tarian tradisional. Tarian Melayu ada 4 ya. Tarian tradisional Melayu ada 4, iaitu yang pertama Zapin, yang kedua Makyong, yang ketiga Joget dan yang keempat Sara. Okey, kita tengok satu-satu. Makyong ya. Ini dia digambar Makyong ni, Makyong. Makyong ni bukan nama orang ni, Makyong ya. Makyong ni sejenis tarian. Tarian Makyong yang berasal daripada Patani di selatan Thailand dicipta untuk hiburan kerabat diraja wanita, permaisuri serta diputeri sewaktu ketiadaan kerabat diraja lelaki untuk mengubat rindu nikmat. Ya. Kemudian tarian ini menggabungkan drama romantis serta tarian dan nyanyian tradisional dengan gaya yang menawan yang mengisahkan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu. Ini Makyong ya. Yang kedua Zapin, ya. Pengaruh Islam ke atas tarian tradisional Malaysia boleh dilihat dengan ketara dalam tarian Zapin, sebuah tarian yang terkenal di negeri Johor. Tarian ini yang diperkenalkan oleh para mubalik dari Timur Tengah pada mulanya digunakan dalam amalan berzikir yang bertujuan menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam ya. Untuk Zapin ni ada pengaruh Islam ke atasnya. Ya. Kemudian joget.
Okey, tarian ni joget, orang senang berjoget ni ya. Ada 2 gambar ni. Tarian joget yang paling terkenal di Malaysia ini adalah sebuah tarian yang meriah dengan berentak yang agak laju. Tarian ini yang dipersembahkan oleh pasangan penari dengan gerak-geri pantas yang disulami pelbagai usikan berasal daripada tarian tradisional Portugis yang diperkenalkan di Melaka sewaktu era perdagangan rempah di situ. Ini berasal daripada Portugis. Yang tadi berasal daripada Timur Tengah, yang Zapin, ya. Okey, Sarah. Nama macam orang ni, kalau nama Sarah ni, apa dia Sarah ni sebenarnya? Tarian Sarah mempunyai irama muzik padang pasir yang rancak yang mewakili riang gembira. Dia riang gembira. Tarian ini terkenal dalam kalangan masyarakat Johor yang berketurunan Arab di daerah-daerah Johor Bahru, Batu Pahat dan Muar. Oh, orang Johor ni ramai yang keturunan Arab ya. Tarian ini juga ditarikan dalam majlis-majlis kerajaan dan dalam majlis-majlis kekeluargaan seperti majlis kesyukuran dan perkahwinan. Ya. Tarian ini juga ada kalanya berlarutan hingga larut jauh malam. Daripada jauh malam. Oh. Ya. Tahan tidur okeylah. Ya. Kalau tak tahan tak payahlah. Okey, tarian masyarakat India. Ya, tarian masyarakat India. Ada 3, yang pertama Bharatanatyam. Ustaz sebut dah betul letak taklah, tapi kalau ejaan Bharatanatyam, yang kedua Kolatam dan yang ketiga Kathakali. Ya. Okey, Bharatanatyam. Bharatanatyam adalah tarian tradisional masyarakat India dari Tamil Nadu, India. Pada asalnya Bharatanatyam hanya ditarikan oleh dewa dasi iaitu golongan gadis yang menghambakan diri kepada dewa-dewa dan kuil serta tidak akan berkahwin sepanjang hayat. Golongan dewa dasi membuat persembahan Bharatanatyam di kuil untuk menunjukkan cinta mereka terhadap dewa yang dipuji. Ini untuk dia punya kepercayaan ya. Dewa-dewa mereka ya. Mengikut peredaran zaman, Bharatanatyam mula menjadi persembahan pentas. Penari lelaki juga mula melibatkan diri dalam tarian tradisional ini. Ya, maksudnya bukan lagi perempuan saja yang menarikan, lelaki pun dah ada sekarang ya, dimodernkan mungkin. Ya, mungkin. Okey. Kemudian Kolatam. Kolatam adalah jenis seni. Kolatam adalah seni kampung purba. Tarian ini dilakukan oleh wanita saja dengan 2 batang kayu diadakan pada setiap tangan dan dipukul untuk membuat bunyi berirama. Ustaz pernah tengok dia punya ni di dalam YouTube, filem India ya. Filem Hindustan pun ada. Kalau nak tengok bolehlah. Type aja Kolatam ni macam mana dia punya tarian. Tarian ini lazimnya dipersembahkan ketika perayaan kuil, Ponggal, pesta menuai, fungsi keluarga seperti untuk menyambut kedatangan umur daripada anak perempuan dan lain baris pertama. Lagu ini dinyanyikan oleh wanita yang terkemuka. Maksudnya artis kok, yang terkenal ya, terkemuka tu ya. Kemudian Kathakali. Kathakali adalah tarian yang berasal daripada Kerala iaitu India Selatan. Dan ini merupakan drama musikal yang bermakna permainan cerita dan ditarikan untuk menggambarkan kemenangan kebenaran atas kesalahan. Ya. Tema tari Kathakali berasal daripada cerita klasik Ramayana, Mahabharata dan pelbagai kisah legenda dan mitologi Hindu. Ya. Tarian kaum Cina, tarian singa, tarian naga dan tarian kipas. Ada 3 ya, tarian singa, tarian naga dan tarian kipas. Tarian naga berasal daripada kebudayaan dinasti Han dan sudah berusia kira 2000 tahun. Pada zaman kuno, rakyat berfikir naga boleh menguruskan air hujan. Maka rakyat sentiasa berdoa kepada naga untuk turunkan hujan pada musim kemarau dan kemudian menjadi aktiviti budaya dan rekreasi. Di samping itu, bangsa Cina sangat memuja naga dan naga sebagai simbol tua. Anak-anak tahun 6 mungkin tahulah, memang mereka sukalah naga ni. Pada perayaan Tahun Baru, kawasan bandar dan luar bandar di China telah ada adat bermain tarian naga. Selepas beribu-ribu tahun pembangunan, bermain naga telah menjadi tarian rakyat yang istimewa.
rakyat bukan saja berdoa untuk mencapai cuaca dan hasil tuaian yang baik, tetapi juga mewujudkan suasana perayaan yang meriah dan menyampaikan perasaan kegembiraan. Ini bagi kepercayaan mereka lah, ya. Kepercayaan kita lain. Kita berdoa kepada Allah Taala. Ini lain, ya. Dia lain. Kemudian tarian singa. Rakyat bermain singa semasa perayaan tahun baru yang datang untuk menambah keseronokan. Ini adat ini telah berusia 1000 tahun. Di China, bermain singa dan berbagai bentuk serta boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu singa utara dan singa selatan. Menurut legenda, pada awal dinasti Ming di Guangdong, muncul seekor raksasa dan setiap tahun baru raksasa itu mahu keluar merosakkan tanaman, memudaratkan manusia dan haiwan. Dan penduduk tempatan sangat takutkannya. Kemudian ada seorang yang telah mencadangkan cara bermain singa untuk menakutkan raksasa itu. Akhirnya raksasa itu berlari keluar dari kawasan penduduk tempatan. Oleh itu penduduk tempatan percaya bahawa singa mempunyai kuasa ajaib dan boleh membawa nasib baik. Selepas itu semasa tahun baru yang datang, rakyat mesti bermain singa untuk merayakan tahun baru. Biasanya memang ada dua, ya, tarian singa dan tarian naga untuk orang Cina ni. Ya, biasanya lah. Kemudian tarian kipas. Tarian kipas terkenal di negeri Perak. Tarian ini tergolong dalam tarian istana kerana sering ditarikan dalam majlis-majlis perkahwinan di raja. Ya. Penari-penarinya terjadi pada wanita. Jumlah penari-penari antara 2 hingga 6 orang. Setiap penari memegang 2 buah kipas. Penari-penari biasanya memakai baju kebaya, bersanggul dan berdandan dengan suntingan bunga yang disanggul. Kadang-kala penari akan memakai selendang panjang yang disemat pada bahu. Ya, ini tarian kipas. Okey. Ini tarian kaum lain di Sabah dan Sarawak, tarian Sumazau. Tarian ini merupakan sejenis tarian tradisional rakyat Sabah yang amat terkenal di Sabah dan di seluruh Malaysia. Tarian Sumazau merupakan sejenis tarian tradisional suku kaum Kadazan Dusun. Tarian ritual adalah untuk mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan juga untuk menolak bala, menyemah semangat dan mengubati penyakit. Gerak dan irama dari Sumazau adalah perlahan dan lemah lembut dengan menggerak-gerakkan kaki dengan langkah kecil. Sementara tumit kaki diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu. Ketika menari, tangan dikepakkan keluar, gerakannya turun naik seperti burung terbang. Kebiasaan tarian Sumazau ditarikan semasa menyambut pesta keamatan, hari keramaian dan semasa majlis jamuan. Kemudian tarian Gajat. Tarian Gajat merupakan tarian pahlawan tradisional bagi kaum Iban di Sarawak. Tarian ini amat popular ketika menyambut hari gawai. Sebelum berperang dan sebelum musim menuai, tarian ini dipersembahkan. Penari lelaki digelar sebagai keling dan penari perempuan digelar sebagai kumang. Tarikan Gajat ini juga dapat ditarikan dengan memegang pedang pada tangan kanan dan perisai kayu yang berukir pada tangan kiri. Mereka akan menari seperti berhadapan dengan musuh dan menghayunkan badan ke kiri dan ke kanan. Bagi membunyikan lagu iringan tarian Gajat, alat muzik yang digunakan adalah seperti gong, gendang, bebandai, tawak, sapeh dan engkurumong. Ya. Okey, uji minda, ya. Uji minda. Apakah nama tarian bagi kaum Iban? Apa nama tadi? Gajat. Ya, Gajat. Apakah tujuan mengadakan tarian naga mengikut kepercayaan kuno? Apa tujuannya? Untuk berdoa kepada naga untuk turunkan hujan dan berdoa kepada naga untuk turunkan hujan pada musim kemarau. Dan yang ketiga, tarian ini mempunyai irama muzik padang pasir yang rancak. Ini adalah nama Sarah. Okey. Okey. Okey, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Okey. Jadi saya harap anak-anak murid tahun 6 semua, 6B, 6D, 6B, 6Z semua faham ya mengenai tarian dan alat muzik berbagai kaum di Malaysia. Berkaitan dengan etnik dan kaum di Malaysia. Mereka ada budaya sendiri. Jadi harapkan anak-anak murid dapat membaca buku teks yang saya sarankan tadi untuk lebih mengetahui lanjut dan lebih memahami daripada apa yang Ustaz cakap tadi. Ya. Okey, ini soalan dia. Kamu kena buat, boleh screenshot buat dalam telefon, ya. Fikir dan jawab. Screenshot buat telefon dan hantar kat Ustaz. Ya. Ya.
Dan ini fikir dan jawab juga untuk tarian. Dan ini fikir dan jawab juga untuk namakan alat muzik yang Ustaz bagi ni. Dan ini namakan tarian ni. Ya. Jadi Ustaz harap kamu dapat membuat kerja ni. Ustaz akan bagi PDF benda ni untuk kamu boleh baca nanti di rumah dan membuat soalan. Dan jawapannya tu buat kat sini, kat telefon pun tak apa. Buat gunakan type ataupun gunakan ni, kalau di screenshot tu dia boleh gunakan pen ataupun gunakan tangan dia, tak apa. Ya. Jadi tak apalah, boleh belajar cara-cara gunakan handphone ni. Kalau dah di screenshot tu kita boleh buat jawapannya. Ya. Jadi harap kamu faham tentang pelajaran ini, dan jangan lupa hantar jawapan kepada Ustaz. Ya. Okey. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.